Bolehkah menggunakan unsur haiwan yang tak boleh dimakan selain anjing dan babi untuk tujuan kosmetik? Maka binatang yang tak boleh dimakan seperti kucing, binatang yang tak boleh dimakan seperti haiwan-haiwan yang lain tak boleh dia dimakan, tapi dia tetap boleh kita sentuh. Maka binatang-binatang ini bukan hanya setakat makan saja, maka menggunakannya tentang masalah kulit haiwan misalnya, kulit binatang yang tak boleh dimakan, kemudian disama. Maka setelah disama, ikhtilaf ulama tentang masalah kulit binatang ini kepada 3. Yang pertama tentang anjing dan khinzir, sepakat semuanya tak boleh. Yang kedua tentang binatang yang boleh dimakan seperti kambing, kulitnya bila sudah disama maka boleh dipakai. Sedangkan yang ketiga adalah binatang yang tak boleh. Di Sudan ada, saya ambil gambar dengan kulit kura-kura, dengan kulit ular, dengan kulit buaya. Di Sudan, orang Sudan gunakan kulit ular sawah itu sebagai kasut. Saya tengok kulit ular sawah sebagai kasut. Kita mana boleh? Mazhab Syafi'i. Rupanya mazhab Maliki membolehkan. Oleh sebab itu, mazhab Maliki membolehkan binatang yang tak boleh dimakan, tapi kulitnya kemudian boleh. Tapi kita tentulah pakai mazhab Syafi'i, lebih aslam, lebih selamat. Kalau ada orang nanti guna, itu dia pakai mazhab yang lain, mazhab Maliki. Dalam masalah haiwan ini ada 3. Dalam masalah haiwan, yang paling ketat dalam masalah haiwan, paling ketat, paling sempit, Hanafi. Yang paling longgar dalam masalah hewan, Maliki. Yang pertengahan, Syafi'i. Saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi saya tak salahkan syekh saya yang guna pakai mazhab Maliki. Saya tengok Profesor Dr. Azhari, saya tengok dia guna kasut dari kulit ular. Takkan saya katakan haram syekh. Tak, sebab dia pakai mazhab Maliki. Bila saya cakap haram, nanti dia tak luluskan saya pula. Bagaimana mengatakan seorang sangat menjaga amalan solat duha, namun akibat kekangan waktu kerja yang padat menyebabkan saya sukar nak solat duha. Adakah boleh saya mencuri sedikit waktu untuk menunaikan solat duha ketika waktu bekerja? Bekerja ni wajib, solat duha ni sunat. Mencuri waktu, mencuri haram. Bagaimana saya nak solat duha? Sembahyang duha sebelum pergi. Sekarang man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'ash syams, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, solat sunat 2 rakaat. Itu dalil solat sudah boleh mula selepas terbit matahari tambah 12 menit. Sebab masa terbit matahari itu namanya waktu yang haram solat, sebab itu waktu qarnai syaitan. Ini bumi terbit matahari, ini matahari bulat, ini bumi terbit matahari. Waktu terbit matahari itu tak boleh solat, sebab itu waktu 2 tanduk syaitan. Manakala terbit matahari datang syaitan. Itu maka ini lambang setan gitu. Tak boleh. Masa terbit matahari, terbit matahari datang setan menghampiri, maka disebut dengan waktu qarnai syaitan, 2 tanduk syaitan. Berapa lama yang waktu tak boleh solat ni? 12 menit. Qaidah ramhin, setinggi tombak. Tombak setelah diukur dengan ilmu astronomi, maka dia selama 12 menit. Selepas 12 menit itu, maka sudah boleh solat sunat duha. Jadi kalau sekarang agak-agak lah. Biasanya kalau ada waktu solat itu ada 6 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, syuruk, duha. Syuruk, imsak. 7 biasanya. Maka tengok itu. Kalau sudah lalu lewat waktu itu, maka kita boleh solat sunat. Jadi sebelum pergi kerja, solat sunat dulu 2 rakaat di rumah. Solat sunat duha rakaat ini lillahi ta'ala. Lebih baik daripada kita khawatir melakukan perbuatan yang terlarang sebab ada kewajiban. Azan kedua tak perlu panjang. Assalamualaikum, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Tanya kabar, saya jawab baik. Saya terbaca di media sosial 2 post yang berbeza dari milik 2 ustaz yang agak terkenal, dipercayai orang akan keilmuan mereka. Okey, kita tengok satu-satu. 1, post dari seorang ustaz. Azan kedua tak perlu panjang-panjang, cukup alunan yang pendek saja. Dalam komen beliau menulis,
Hukum fiqh sebut makruh melakukan azan taghanni wa tatrib, termasuk tarannumkan azan. Beliau mengatakan merujuk pada semua azan daripada kitab Mughnil Muhtaj karangan Syekh Khatib Syarbini. Syarah Minhaj juga mengatakan furu yukrahu tamtitul azan ay tamdiduhu wa taghanni bihi. Panjang. Hayya 'alas shalah. Tapi sudah kebiasaannya di banyak penjuru dunia, sama di Nusantara, di Haramain Turki lain, melakukan azan yang bermacam-macam taranum. Bolehkah Ustaz menjelaskan hal ini kepada kami? Pos yang kedua dari Ustaz lain, terdapat hadis man taf'ala tijahal qiblah ja'a yaumal qiyamati baina ainaihi wa qad jazama an-Nawawi bil man'i fi kulli halatin dakhil as-salah wa kharijaha sawa'un kana fil masjid am ghairi. Apa makna tentang masalah mentaranumkan azan? Ada had urf itu makna urf sudah lazim am. Azan di Masjidil Haram, azan di Turki, azan di tempat Melayu. Yang tidak boleh kata Imam Khatib Syarbini ini yang melampau daripada urf, yang melampau panjang tak tentu arah. Di Mesir bukan ulama-ulama Azhar itu tak faham fiqh Syafi'i. Khatib Syarbini mana mufti Syekh Ali Jum'ah, mufti mazhab Syafi'i. Khatib Syarbini mazhab Syafi'i, tak ada fatwa dia yang mengharamkan azan Syekh Mustafa Ismail, azan Syekh Abdul Samad Abdul Basit Abdul Samad. Oleh sebab itu yang tak boleh itu melampau lebih daripada urf luar. Oleh sebab itu azan yang ada di bumi Melayu masih lagi ada pada standar yang ada kita dengar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Oh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak boleh pakai sebab mazhab Hambali. Mesir mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu azan yang ada sekarang ni tetap kita kekalkan dengan lagu-lagunya yang baik, sebab dengan lagu itu membangkitkan semangat kita. Sebab azan ni bila tak ada tatrib sama sekali, bagaimana azan tak ada tatrib sama sekali atau pendek-pendek saja? Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit semangat kita manakala mendengar azan. Ada kenikmatan telinga. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib, kami hiasi dunia dengan bintang ke bintang. Apa kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Fiqhul Ghina wal Musiqa, Fiqhul Musiqa wal Ghina? Kalau mata suka menengok hiasan-hiasan, maka telinga pun juga senang mendengarkan hiasan-hiasan. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak melantunkan Quran dengan lagu-lagu, maka bukan golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab qiraat saya baca di Brunei Darussalam, dipegang oleh Ustaz Armawi Abdul Rahman, guru di Tahfiz Sultan Hasan Al-Bolkiah. Di situ dia sebutkan Nabi SAW kalau sembahyang baca Quran, lagunya jaharkan. Cari qari-qari, suruh dia baca mana baca Quran jaharkan. Sedangkan dalam ayat Quran pun Nabi melantunkan lagu, apalagi dalam azan. Oleh sebab itu maka melantunkan azan dengan lagu-lagu baik, membangkitkan semangat. Man tafala tijahal qiblata, siapa yang meludah ke arah kiblat, jaa yaumal qiyamah, maka pada hari kiamatnya nanti tafluhu baina ainaihi, maka ludahnya itu akan ada di hadapan dia. Imam Ibn Hajar berkata, wa qad jazaman Nawawi, Imam Nawawi menjazamkan secara pasti fi kulli halatin, ini bukan hanya pada dalam salat, tapi dakhilas salah wa kharijaha, dalam salat ataupun di luar salat, sawaun kana fil masjid am ghairihi, di dalam masjid ataupun di luar masjid. Apa maknanya kalau saya nak meludah kerana kahak, saya kena buka saya nak meludah kahak, apakah saya cari handphone dulu buka mana kiblat ni? Apakah saya mesti cari dulu? Pertama mesti dibezakan mana Quran, mana hadis, mana ijtihad ulama. Ambil contoh lain, saya nak bagi contoh lain. Membaca Quran tidak sesuai dengan tartib. Rakaat pertama dia baca Qul a'udzu birabbin nas. Kalau sudah rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas, takkan ada surat lain pada rakaat kedua. Lalu dia baca sungsang ayat ni. Rakaat kedua tak sesuai dengan tartib. Kata Imam Nawawi, orang yang membaca Quran tidak tartib tak ada pahalanya. Ijtihad Imam Nawawi.
Bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Yang kedua, mesti kita pahami bahwa ini dalam keadaan dia mengetahui, bukan dalam keadaan kesulitan. Adapun dia sedang ada kahak, kemudian dia tak tahu tempat, maka dia setelah dia tahu, kalau dia tahu seeloknya ikut pendapat ulama. Kalau tahu, kalau tak tahu dalam kendaraan atau di tempat suatu tempat, di tempat yang minoriti Islam tak tahu arah kiblat, tak tahu tak ada masjid, maka dia al-Islam ad-dinu yusrun. Dunia Islam ini mudah. Yassiru, berikan kemudahan. La tu'assiru, jangan bagi kesulitan. Tapi pendapat Imam Nawawi ini bukan salah, dia imam besar, Al-Hafiz An-Nawawi, hafaz dia Sunan Sahih Muslim. Maka kita ikut pendapat dia manakala kita mengetahui. Bila kita tak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah soalan-soalan yang boleh dijawab oleh Al-Faqir Abdul Somad, yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Silap salah kita banyak. Di akhir majlis kan, mari kita minta ampun kepada Allah, berdoa mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.